Tamadun Melayu. Tamadun Melayu adalah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara. Wilayah ini dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi. Menurut Tenas Effendi 2004, istilah Melayu mempunyai maksud yang dalam dan luas. Sebahagian pengkaji menegaskan pada istilah Melayu terdapat dua pengertian, iaitu Melayu dan Kemelayuan. Melayu dimaksudkan sebagai satu rumpun bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu, sementara Kemelayuan mengandungi erti nilai anutan dan jati diri Melayu. Istilah Melayu juga boleh ditakrifkan berdasarkan kriteria mengikut rumpun bangsa dan bahasanya, iaitu Melayu. Pelbagai suku yang tergolong dalam Melayu Indonesia adalah seperti Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Minangkabau, Bajau, Murut, Bugis, Sasak, Melanau, Iban dan Sulu. Bellwood 1997 pula menegaskan Melayu merupakan satu masyarakat peribumi atau masyarakat asal rantau ini. Rantau atau wilayah kebudayaan yang disebut sebagai Malay Archipelago, Kepulauan Melayu atau Alam Melayu. Kesatuan Melayu ini hidup aman, damai dan rukun lantaran sifat adaptif, akomodatif dan asimilatif. Kesatuan Melayu begitu mantap dalam kalangan masyarakat Melayu kerana nilai kemelayuan yang dimiliki. Nilai kemelayuan inilah yang memberi pengertian kehidupan bangsa Melayu dalam membina jati diri bangsa. Tamadun Melayu adalah tamadun menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu berteraskan bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh rantau alam Melayu. Pemahaman terhadap tamadun Melayu sebagai satu tamadun bangsa di rantau alam Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap tamadun Islam. Ini kerana kemunculan tamadun Melayu bertitik tolak dari penerimaan Islam oleh masyarakat rantau alam Melayu secara keseluruhannya. Pengajaran akidah Islam oleh para pendakwa Islam di seluruh rantau alam Melayu secara berperingkat-peringkat telah membina asas tamadun Melayu. Islamnya Melayu adalah kerana pengislaman sultan dan pembesar istana berdasarkan ketaatan rakyat terhadap sultan yang memerintah. Menurut Ismail Hamid 1985, kedatangan Islam ke Nusantara telah membawa perubahan sehingga menjadikan bangsa Melayu sebahagian daripada dunia Islam. Perubahan tersebut amat dilihat daripada semua aspek kehidupan seperti bidang bahasa, sastera, intelektual, undang-undang, kepercayaan, politik, adat istiadat dan kesenian. Hubungan tamadun Melayu dengan Islam. Interaksi antara tamadun Melayu dengan Islam bermula apabila agama Islam mula berkembang di alam Melayu. Perkembangan Islam di alam Melayu ini mulanya dibawa oleh orang Arab yang datang ke tanah Melayu pada abad ke-7 Masihi. Ini dapat dibuktikan melalui catatan tulisan Arab atau Jawi yang dipahat di batu nisan dan batu bersurat. Selain daripada itu, terdapat juga pendapat yang mengatakan Islam masuk ke tanah Melayu melalui India dan China. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah diterima baik oleh orang Melayu kerana faktor ketaatan mereka terhadap sultan, pembesar istana dan tok guru. Kemasukannya juga berlaku secara aman berdasarkan faktor dakwah, geografi, perekonomian, perkahwinan serta faktor politik dan penaklukan. Chwedes 1968 menjelaskan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah mengubah kepercayaan kehidupan beragama daripada dinamisme, animisme, naturisme, pluralisme, Hinduism dan Buddhism kepada monoteisme dengan menyembah Tuhan yang Esa. Ia juga turut mengubah pemikiran orang Melayu terhadap unsur religi dan migi. Kedatangan tamadun Islam mengubah corak pemikiran, akidah dan akhlak masyarakat Melayu melalui sikap hormat menghormati antara manusia, cara berpakaian, cara berpolitik, kebudayaan dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Biarpun Islam telah mengubah kepercayaan dan fahaman keagamaan kepada orang Melayu, namun masyarakat Melayu masih kekal dengan identiti dan entiti kemelayuan dengan mengekalkan nilai dan struktur yang tidak berlawanan seperti lemah lembut, sopan santun dan sebagainya. Didikan ibu bapa atau keluarga sangat dalam sehingga nilai kemelayuan tidak terhapus dengan kedatangan Islam. Secara kebetulan pula nilai murni orang Melayu selari dengan nilai Islam. Ini yang menyebabkan orang Melayu mudah menerima Islam dan pada masa yang sama masih mengekalkan identiti kemelayuan. Guera Tunggak dan Hussein Salamun 2011. Kesimpulannya, interaksi tamadun Islam dengan tamadun Melayu memberi kesan besar dalam pembangunan tamadun Melayu, terutamanya dari aspek pembangunan insan dan kesannya dapat dilihat sehinggalah hari ini.
Seterusnya, ciri-ciri tamadun Melayu. Tamadun Melayu mempunyai ciri-ciri seperti berikut yang mempunyai 8 ciri-ciri yang dikenal pasti, iaitu yang pertama, wujudnya sistem perundangan yang jelas dan teratur serta sistem nilai melalui etika dan moral yang berwibawa. Sistem ini dikuatkuasakan untuk menjamin kemakmuran dari semua perlakuan dan tindak tanduk masyarakat Melayu dalam segala aktiviti. Yang kedua, kemajuan ilmu, pengetahuan melalui lahir dan berkembangnya daya kreativiti dalam penciptaan sains, teknologi, kesenian, kesusasteraan, falsafah dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat penempatan masyarakat Melayu di sesuatu atau beberapa kawasan yang disatukan menjadi bandar, kota ataupun negara kota serta mempunyai pusat pentadbiran yang tersusun. Yang keempat, jangka hayat tamadun Melayu yang stabil dan panjang. Yang kelima, wujudnya sistem organisasi sosial dan institusi sosial yang kukuh dalam bidang pentadbiran, ekonomi, politik, pendidikan, agama dan sebagainya. Yang keenam, penggunaan sistem tulisan, komunikasi dan bahasa yang sama atau serumpun. Yang ketujuh, peningkatan kualiti hidup melalui pendidikan, kesihatan dan perekonomian. Dan yang terakhir, terdapatnya sistem kepercayaan agama Islam dan amalan beragama. Itu saja ciri-ciri tamadun Melayu yang terdapat 8 yang dikenal pasti. Tamadun Melayu yang sedang kita saksikan sekarang ini adalah bertunjangkan kepada tamadun Melayu yang telah dibina sekian lama berdasarkan kepada kronologi persejarahan. Tamadun Melayu adalah tamadun yang bersifat sejagat, dibangunkan oleh bangsa Melayu itu sendiri, berteraskan bahasa Melayu, berbudaya Melayu dan beragama Islam. Pemahaman terhadap tamadun Melayu sebagai satu tamadun bangsa di rantau alam Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap tamadun Islam. Ini kerana kemunculan tamadun Melayu bertitik tolak dari penerimaan Islam oleh masyarakat rantau alam Melayu secara keseluruhannya. Manakala tamadun Malaysia pula dibentuk berdasarkan unsur Melayu yang dikaitkan dengan keagamaan, keunggulan identiti diri, kesenian dan budaya, nilai politik dan perundangan. Asas pembentukan tamadun Melayu terbahagi kepada 6 perkara. Yang pertama, pembinaan institusi pendidikan. Yang kedua, pengamalan agama Islam. Yang ketiga, penerapan nilai jati diri. Keempat, pengamalan pembangunan ekonomi. Kelima, pembinaan nilai politik dan perundangan. Yang keenam, pemupukan nilai estetika dan budaya. Apa yang dapat dirumuskan berkaitan dengan tamadun Melayu ini adalah kedatangan Islam di alam Melayu bukan sahaja mengubah landscape kepercayaan agama, bahkan juga turut membina tamadun Melayu yang baru, yang mana bangsa Melayu telah berjaya menampilkan sebuah tamadun yang gemilang, terutama setelah kedatangan Islam ke rantau ini. Umat Melayu berjaya juga membina kecemerlangan dan kegemilangan tamadunnya dalam pelbagai bidang yang dimulai dengan keagungan pemerintahan, pelaksanaan undang-undang, amalan pendidikan, kerancakan ekonomi, keindahan seni estetika, kemurnian budaya serta kesepaduan sosialnya. Dalam membina peradaban Melayu menjelang negara maju 2020, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Melayu adalah terus mempertahankan eksistensi Melayu dan terus memperkasakan tamadun Melayu melalui pelbagai aktiviti yang bersifat inovasi serta bergerak aktif dan mampu berinteraksi dan bersaing dengan bangsa Asia lain seperti China, Jepun, Korea dan India.